Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Antara topik yang gemar untuk saya kongsikan ialah topik yang membuatkan kita berfikir. Ini adalah topik yang diolah dari sudut pandangan kritikal tentang masalah dunia yang akan kita hadapi 50 tahun ke hadapan. Ada di antara topik ini yang saya olah berdasarkan pendapat daripada pakar, ada juga yang saya olah berdasarkan sudut pandangan kritikal. Daripada AI yang akan mengancam spesies manusia sehinggalah kota yang dijangka tidak lagi wujud 50 tahun ke hadapan mengubah struktur masyarakat dunia. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Ini adalah masalah dunia 50 tahun ke hadapan. 5. Potensi AI membahayakan spesies manusia. Artificial Intelligence ataupun singkatannya AI terma untuk kepintaran yang dimiliki oleh robot untuk berfikir seperti manusia. Robot-robot ini kemudian akan digunakan di industri pelbagai seperti industri pembuatan, perkhidmatan ataupun untuk menyelesaikan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Dengan erti kata lain, ia dibangunkan untuk memudahkan urusan manusia. Dari tahun ke tahun, kemajuan AI berkembang dengan sangat pantas. AI semakin pintar. Kalau ia sampai ke tahap super intelligence, bermaksud ia lebih pintar dari manusia. Inilah yang membimbangkan pakar teknologi di seluruh dunia. Contohnya, Elon Musk yang terdedah secara langsung kepada pembangunan AI, dia pernah membuat kenyataan yang AI adalah ancaman terbesar untuk manusia. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Dia menganggap yang ancaman dari AI lebih membahayakan dari ancaman peluru nuklear. Menurut Stephen Hawking pula, pembangunan artificial intelligence yang sangat canggih boleh menandakan pengakhiran buat manusia. Sementara itu, seorang pencipta dikenali sebagai Raymond Kurzweil juga membuat kenyataan yang suatu hari AI akan menjadi lebih pintar dari manusia dan mampu untuk membuat keputusan sendiri. Ini hanyalah 3 daripada ratusan saintis yang bimbang dengan kemajuan teknologi AI. Tapi persoalannya, macam mana teknologi ini boleh membahayakan manusia? Bila AI semakin pintar dan sampai ke tahap super intelligence, di mana teknologi ini jauh lebih pintar dari manusia, kecekapan AI ini akan membuatkan manusia untuk bergantung kepada AI di dalam pelbagai bidang. Contohnya di dalam industri pembuatan, penerbangan, perubatan dan sebagainya. Perlahan-lahan ia akan menggantikan manusia. Disebabkan teknologi ini semakin pintar, AI juga akan digunakan untuk membuat analisis sebelum membuat sesuatu keputusan yang kemudian akan mempengaruhi banyak aspek di dalam kehidupan manusia, termasuklah ekonomi, sosial dan budaya. Apa yang lebih menakutkan kalau teknologi ini dibangunkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, membina AI untuk tujuan kehancuran. Super intelligence ini susah untuk dimatikan selagi ia belum mencapai matlamat yang ditetapkan. Mengambil kira ancaman ini, Elon Musk mencadangkan perlu ada regulasi yang ditetapkan kepada pembangun teknologi AI supaya masalah ancaman AI kepada manusia ini dapat difahami dan dikawal. Adakah suatu hari nanti filem fiksyen seperti iRobot ataupun The Terminator di mana robot menguasai dunia akan menjadi realiti? Kita hanya boleh tunggu dan lihat. 4. Populasi manusia yang semakin berkurangan. Penduduk dunia sekarang seramai 7.9 bilion orang. Ramai bukan? Tapi tahukah anda yang pakar meramalkan di akhir abad ini kadar populasi akan menurun dengan sangat drastik dan ini dikenali sebagai population implosion. Ini disebabkan kadar bayi yang dilahirkan pada setiap hari semakin berkurangan dari tahun ke tahun. Menurut satu penyelidikan yang dijalankan oleh Profesor Christopher Murray, dia mendapati pada tahun 2100 nanti di Jepun, kadar populasi akan berkurangan kepada 53 juta orang dari 128 juta orang. Di China pula, populasi akan menjadi 738 juta dari 1.4 bilion. Di Itali, kadar populasi pada tahun 2100 adalah sebanyak 28 juta dari 60 juta orang. Sementara itu, di 20 negara yang lain mendapati kadar populasi akan menjadi separuh menjelang tahun
2100. Tapi kenapa ni terjadi? Ini disebabkan perubahan budaya masyarakat dunia yang lebih fokus dengan kerjaya dan menuntut ilmu lebih dari berkahwin. Banyak orang muda yang memutuskan tidak mahu berkahwin atau lewat untuk berkahwin. Rata-rata yang mendirikan perkahwinan pun tidak mahu memiliki anak yang ramai. Malah ini adalah satu masalah negara yang dihadapi oleh Jepun. Kadar kelahiran bayi sangat rendah di negara Jepun sehinggakan lampin orang dewasa lebih laku dari lampin bayi. Akan ada satu tahap golongan tua akan lebih ramai dari golongan muda. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di dalam sosial dan masyarakat. Ramai negara yang sedar dengan masalah yang akan dihadapi ini. Dengan itu, negara maju seperti Sweden, Perancis, Jepun, Rusia, Amerika, Itali dan beberapa lagi negara lain sudah pun merangkap pelan untuk mengelak pengurangan populasi ini berlaku di negara mereka. 3. Dunia yang semakin tenat. Dunia yang semakin tenat di dalam konteks akan ada satu tahap di mana dunia kita sukar untuk menampung hidupan yang berada di muka bumi. Paras air semakin meningkat. Pencemaran udara yang menipiskan lapisan ozon semakin teruk. Pencemaran lautan yang mematikan hidupan marin, mematikan sumber makanan, pembalakan yang mematikan hidupan liar dan pelbagai lagi masalah dunia. Seperti yang dilaporkan oleh Ellen MacArthur, seorang aktivis alam sekitar. Kajian mereka pada tahun 2019 mendapati yang menjelang tahun 2050, jumlah plastik di lautan adalah lebih banyak dari jumlah ikan di lautan. Pencemaran ini juga akan menyebabkan 1/3 dari orang di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada air bersih. Menurut Presiden Perhimpunan Agung Bangsa Bersatu, Fernanda Espinosa, kalau pencemaran alam ini tidak dibendung pada tahun 2030, kerosakan alam di muka bumi akan kekal dan tidak boleh dibaiki lagi. Bukan itu sahaja, konflik dan krisis di antara negara juga semakin membimbangkan. Kalau tiada usaha damai dilakukan untuk menangani konflik-konflik ini, perang skala besar seperti Perang Dunia Ketiga boleh tercetus yang menjadi punca kepada kehancuran dunia. Tanpa kita sedar, ramai golongan elit yang sedang bersedia menghadapi ancaman dunia yang semakin tenat. Contohnya, Elon Musk yang mahu mendirikan koloni di planet Mars. Katanya adalah perlu untuk manusia ada penempatan di planet selain bumi. Ini sebagai persediaan kalau bumi tidak selamat untuk diduduki oleh manusia lagi. Dijangkakan mereka akan berjaya menghantar manusia ke planet Mars sekitar tahun 2026 sehingga tahun 2030. Selepas mendirikan koloni di Mars, Elon mahu memulakan eksplorasi angkasa supaya manusia dapat mendirikan lebih banyak koloni di planet lain. Rancangan ini datang daripada inspirasi dunia yang semakin tenat. 2. Anti-Islam ataupun Islamofobia. Do you have a message for all the Muslims? I'll show this to all the Muslims. You! We hate Islam. We hate Islam. Islamofobia didefinisikan sebagai benci dan mempunyai tanggapan prejudis terhadap agama dan umat Islam. Agama kita dilibatkan dengan keganasan, walhal asas agama Islam ialah keamanan. Golongan ini adalah golongan yang terpengaruh dan dimanipulasikan oleh agenda pihak-pihak tertentu seperti pemimpin mereka dan juga agenda yang mempromosikan nilai membenci Islam. Contohnya, kita lihat di India, bila pemimpin mereka secara terang-terangan menghina umat Islam, sementara penduduk Islam di India dihalau dari negara tersebut. Di China, di daerah Uyghur, umat Islam di sana dituduh pengganas. Mereka ditangkap, dipenjarakan dan mereka dimasukkan ke dalam kem tahanan untuk menjalani kelas menjadi rakyat China sebenar. Yang perempuan diarahkan membuka tudung, yang lelaki tidak boleh berkopiah, tidak dibenarkan solat dan membaca Al-Quran serta penganiayaan lain yang terlalu tragis untuk saya sebut di sini. Di Perancis, Nabi Muhammad SAW dihina di atas alasan kebebasan hak bersuara. Di Myanmar pula, isu penduduk Islam Rohingya yang menjadi mangsa pembersihan etnik. Tidak lupa juga isu di negara lain seperti di Amerika dan Palestin.
siapa yang mempertahankan kita? Negara Islam besar diruntuhkan di atas alasan menentang pengganas. Pemimpin yang lantang bersuara untuk umat Islam seperti Erdogan, Tun Mahathir, Sheikh Yusuf Al-Qaradawi dikecam dan dituduh sebagai resis. Sementara umat Islam di seluruh dunia berpecah. Adakah Islam akan melihat masalah anti-Islam ini semakin teruk 50 tahun ke hadapan? Bincangkan di ruangan komen di bawah. 1. Kota yang akan hilang. Masalah ni berpunca dari masalah ketiga kita, iaitu dunia yang semakin tenat. Sehingga hari ini dilaporkan adalah lebih dari 36 bandar besar di muka bumi ini yang akan dijangka tenggelam. Contoh terdekat ialah ibu kota Indonesia, iaitu Jakarta. Dengan populasi penduduk sebanyak 10 juta orang, setiap tahun paras air lautan naik sebanyak 6.7 inci. Jakarta adalah sebuah kota yang dijangka tenggelam menjelang tahun 2050. Manakala di utara Jakarta ada sebahagian penempatan yang sudah dipenuhi air, membuatkan penduduk berpindah dari sana. Untuk bersedia menangani isu ini, mereka dijangka akan memindahkan ibu kota mereka ke daerah Kalimantan menjelang tahun 2050. Selain daripada itu, kota seperti Mumbai, Shanghai, New York, Miami, Singapura, Bangkok dan Venice berhadapan dengan masalah yang sama. Kenapa kota-kota ini diramalkan akan tenggelam? Ini disebabkan oleh pemanasan dunia. Pemanasan dunia ini akan menyebabkan paras air lautan semakin meningkat pada setiap tahun. Paras air akan meningkat sedikit demi sedikit sehingga ia memaksa penduduk untuk berpindah ke kawasan yang lebih tinggi. Pada waktu ini akan ada satu terma yang dikenali sebagai pelarian klimat, merujuk kepada mereka yang terpaksa berpindah disebabkan klimat di tempat asal mereka. Dalam jangka masa 50 ke 100 tahun, kita akan melihat banyak pelarian-pelarian klimat ini disebabkan oleh kota besar yang tenggelam hanya menjadi sejarah. Terima kasih kerana menonton. Macam yang saya cakap tadi, ini adalah sebuah topik yang membuatkan kita berfikir di luar kotak. Apa pendapat anda tentang topik kali ini? Mungkin anda tahu masalah lain yang saya tidak sebutkan di video ni? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi perkongsian seperti ini di episod yang akan datang. Jadi pastikan anda subscribe di Facebook, pastikan anda like Facebook kami dan follow kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.